Kawalan diperketat, tahap keselamatan dipertingkat di pantai timur Sabah. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Tengah Malam. Tahap keselamatan di pantai timur Sabah akan dipertingkat termasuk menggerakkan satu pasukan komando unit tindakan khas UTK bagi menangani isu berkaitan kumpulan Abu Sayyaf. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKD NKA Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali berkata, tindakan itu bagi menunjukkan kehadiran anggota keselamatan di kawasan berkenaan termasuk di sempadan Sabah, Kalimantan. Bercakap kepada pemberita selepas program tangan bersalaman di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas, beliau berkata meskipun lebih 2 tahun tidak berlaku kes-kes penculikan khususnya di pantai timur Sabah, kawalan keselamatan tetap dilaksanakan. Hal ini juga berikutan maklumat mengenai Sub-Ketua Kumpulan Abu Sayyaf, Murzimar atau Mundi Sawatjan yang disahkan masa hidup. Justru kawalan akan diperketat dan pihak keselamatan akan sentiasa mendapatkan maklumat daripada Western Mindanao Command J2 West Minicom. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Polis Diraja Malaysia PDRM sedang mengenal pasti lokasi di sepanjang sempadan Kelantan, Thailand untuk menempatkan unit berkuda pasukan simpanan persekutuan FRU yang dijangka bermula Mac ini. Beliau yakin bantuan daripada unit berkuda FRU mampu meningkatkan lagi kawalan di sepanjang Sungai Golok dan menangani kes penyeludupan. Dia mesti ada stable dia sendiri, ada kandang dia sendiri dan kawasan-kawasan yang dijangka boleh kita buat rondaan dan sebagainya. Sebab you pun sedia maklum di sebelah sepadan Kelantan dengan Thailand ni, tepi sungai especially tu, rumah tu sampai gigi air sebenarnya. So reserve tanah sungai dan sebagainya memang menjadi permasalahan lah. So kita akan buat ronda, kita tengok kita buat tinjau awal-awal dulu. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjangkakan hujan berterusan di timur Sabah serta tengah dan barat Sarawak bagi tempoh 5 hingga 7 Februari ini. Ini susulan analisis kajian cuaca dikeluarkan oleh Met Malaysia bersama Pusat Ramalan Cuaca Julat Sederhana Eropah ECMWF dan Sistem Ramalan Global GFS yang menunjukkan luruan angin timuran di rantau negara hingga 9 Februari ini. Met Malaysia dalam kenyataan hari ini turut meramalkan cuaca lembap dan hujan di beberapa daerah pesisir negeri pantai timur Semenanjung iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang pada 11 pagi. Manakala di negeri pantai barat Semenanjung seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka pula dijangka mengalami ribut petir pada 11 petang. Negeri di utara Semenanjung pula diramalkan mengalami cuaca panas dan hujan yang kurang. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama juga telah dikeluarkan bagi perairan Laut Cina Selatan dan Laut Sulu berkuasa hingga 7 Februari ini. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM sedang meneliti satu kaedah pelaporan audit yang jelas bagi mengukur tahap prestasi kualiti capaian internet di seluruh negara. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata perincian mengenainya sedang diperhalusi bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sebelum kaedah terbaik itu dapat dilaksanakan. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak empower SKMM di peringkat negeri supaya sentiasa membuat audit. Kawasan mana yang selalu mengalami blind spot, kawasan mana yang mengalami bekalan tidak stable, dan kita kena buat satu kajian bersama dengan telco. Kita tak ada satu laporan yang jelas, ya, sebab saya dengar tengok data nampak macam bagus. Tapi aduan pada orang ramai berpanjangan.
Jadi saya sedang mencari bagaimana formula nak menutup ruang-ruang yang dikatakan sebagai blind spot tadi. Beliau yang juga ahli Parlimen Ketereh bercakap kepada media selepas majlis pelancaran mesin automatik mudah alih ATM beras di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan YKK Padangkala. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar berkata, penambahbaikan itu perlu selaras usaha memperbaiki kelemahan mutu perkhidmatan capaian internet sedia ada selain mahu membentuk pelaporan tidak hanya bergantung kepada laporan diberikan syarikat telco semata-mata. Baik, esok pelancaran dos vaksin untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun melalui program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak PIC Kids yang akan bermula di hospital dan pusat vaksin berpadu Lebah Kelang. Setakat semalam, 517,107 kanak-kanak telah didaftarkan oleh ibu bapa mereka untuk menerima vaksin Pfizer. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin menerusi Twitternya berkata, perkembangan itu permulaan yang baik dan kementerian akan terus menyampaikan maklumat mengenai faedah mendapatkan suntikan vaksinasi. Mengulas lanjut, angka berkenaan merangkumi kira-kira 15% daripada jumlah keseluruhan kohort 3.6 juta kanak-kanak. Beliau berharap hampir separuh daripada kanak-kanak di Malaysia akan mendapatkan suntikan vaksin menjelang akhir bulan ini. Kerana itu, pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak CITFC di bawah pengawasan timbalannya, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali akan bekerja keras bersama-sama Kementerian Pendidikan. Beliau berkata pautan bagi tempahan PICK Kids telah dimuat naik berdasarkan tarikh pendaftaran dan ibu bapa yang tidak menerima pautan akan mendapatkannya tidak lama lagi. Pendaftaran PIC Kids menunjukkan Selangor adalah yang tertinggi dengan 131,500 kanak-kanak. Selepas 20 hari, lebih 11 hektar daripada kawasan tapak pelupusan sampah Pulau Burung dekat Nibong Tebal, Pulau Pinang yang terbakar sejak 12 Januari lepas berjaya dipadamkan sepenuhnya semalam. Perkara tersebut dikongsikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Riza Naina American di Facebooknya. Kejayaan itu disempurnakan dengan kerjasama semua pihak dan beliau mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua agensi persekutuan serta negeri dalam proses pemadaman kebakaran terbabit. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Alam Sekitar dan Kebajikan Negeri P. Bunpo berkata pihak Jabatan Alam Sekitar JS Pulau Pinang ketika ini akan terus memantau kawasan tersebut bagi memastikan tiada lagi titik panas yang boleh menyebabkan kebakaran di kawasan tapak pelupusan sampah berkenaan. Kebakaran tapak pelupusan sampah di Jalan Bairam dilaporkan berlaku pada kira-kira 5 petang pada 12 Januari dan penduduk berhampiran telah diminta berpindah ke pusat pemindahan sementara manakala 10 sekolah berdekatan diarah tutup. Usaha mengenal pasti, merancang dan memperkukuh aktiviti pelancongan berasaskan komuniti CBT menjadi salah satu insentif baru dirangka ke arah mencapai sasaran 3 juta pengunjung ke Terengganu tahun ini. Menurut Pengarah Jabatan Pelancongan Terengganu JPNT Fadli Yusof Zakaria, setakat ini 28 CBT di negeri itu yang aktif membantu sektor pelancongan Terengganu termasuk Kalang Warisan, Dataran Batu Putih dan Mercang Lestari. Jelas beliau, CBT bukan sahaja mampu menarik kehadiran pelancong, malah membantu meningkatkan ekonomi penduduk setempat. CBT diterajui sepenuhnya komuniti manakala Jabatan Pelancongan membantu memberi nasihat, menambah infrastruktur, promosi dan publicity. Baik, cuti Tahun Baru Cina juga membolehkan sektor pelancongan kembali hidup dengan kehadiran orang ramai. Tidak terkecuali ikon untuk aktiviti beriadah iaitu Zoo Negara yang sebelum ini sepi kembali rancak. Laporan wartawan Fahmi Zaidi. Saya suka datang dekat zoo sebab saya suka tengok haiwan macam-macam dekat zoo ini. Saya suka datang Zoo Negara. Zoo Negara best! Sambutan menggalakkan ini selepas orang ramai mengambil peluang untuk mengubat rindu berkunjung di taman haiwan berkenaan.
Okay, yang pertamanya kita untuk mengisi masa untuk dengan anak-anak lah. Kebetulan cuti panjang ni, yang mana kita dapat luangkan masa dengan anak-anak untuk sama-sama melihat haiwan-haiwan yang berada di zoo negara ni lah. Sebab hari cuti kan, kita nak jalan-jalan, lama dah tak keluar rumah. Yang pasal MCO, tu bawa family semua jalan-jalan lah. Actually sebab CNY kan, Chinese New Year, so kita ada 2 hari ni cuti, so bawa anak-anak datang sini lah. Actually ni first time juga saya datang dengan anak saya. Bagi sesetengah pengunjung, selain beriadah, kunjungan mereka ke zoo negara bersama keluarga adalah untuk menyokong pembukaan semula taman haiwan itu. Satu, saya datang kat zoo negara ni sebab nak bawa budak-budak ni lah. Budak-budak ni seringin sangat nak pergi zoo. Lepas tu cuti sekolah, ambil kesempatan bawa budak-budak. Dia orang seringin sangat nak tengok binatang-binatang dalam zoo negara lah. Lagi satu pun, zoo negara dalam masa PKP pun kita nak bantu dia orang untuk jana income juga. So kita datang ni memang nak tengok semua binatang-binatang, especially panda dekat sini. Saya sendiri pun tak nak tengok panda ni. So first time nak tengok, bawa semua family tengok pasal panda juga. So salah satu sebab kita datang zoo negara lah. Saya rasa bersyukur sangat sebab kita sama-sama dapat menyumbang kembali kepada keadaan yang lebih sempurna untuk haiwan-haiwan, dan juga kita secara tak langsung dengan kedatangan kami semua kat sini, kita dapat menyumbang kepada kesinambungan kehidupan haiwan kat sini. Merupakan ikon riadah negara sejak tahun 1963, Zoo Negara amat sesuai dijadikan lokasi bagi membawa anak-anak beriadah. Selain daripada pameran haiwan, di sini juga terdapat pelbagai jenis aktiviti yang boleh dilakukan, termasuklah pertunjukan haiwan dan juga aktiviti memancing. Dengan adanya sambutan daripada orang ramai ini, pastinya memberi sinar baharu kepada Zoo Negara yang turut sama terjejas ketika pandemik melanda negara. Ini sekaligus memastikan kesejahteraan haiwan terus terpelihara. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Sambutan Tahun Baru Cina, kehadiran Tahun Harimau kali ini membawa sinar kegembiraan dengan kesempatan yang ada untuk meraikannya bersama insan tersayang. Bagi Datuk Tan Yu Sun dan Datin Chiu Fitsi yang menetap di Sungai Petani, sambutan kali ini amat bermakna apabila kesemua anak-anak yang berada di perantauan pulang untuk meraihkan bersama-sama. Semua orang sihat, yang penting lah, yang pandemik ni yang penting. Semua orang actually bagi saya lah untuk raya ni cukup happy lah yang penting. Dan juga sekali harap-harap juga kita ambil ekonomi baik pulih lah. Sebab kalau sekarang dengan pandemik, sekarang banyak terjejas. Seronoknya ya. Tahun lepas tak boleh celebrate lah sebab MCO. Tapi tahun ni dapat kumpul dengan family member, ya sangat happy lah. Berapa hari cuti? Seminggu, kalian balik seminggu ya. Bila sampai? Berita RTM mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina 2022. Semoga Tahun Harimau ini akan menjadi lebih baik untuk seluruh keluarga Malaysia. 新年快乐，万事如意，恭喜恭喜！ Baik, tanah yang lembap mempunyai nilai pemeliharaan yang tinggi dalam melindungi ekosistem negara daripada bencana seperti ribut, banjir dan hakisan tanah. Malah ia juga bertindak sebagai penstabil cuaca tempatan dan menyerap karbon. Sempena Hari Tanah Lembap Sedunia, ikuti laporan wartawan Nohela Zali di salah satu tapak Ramsar yang ada di Tanjung Piai, Johor. Tapak Ramsar ia berfungsi bagi memastikan tanah lembap dipelihara dan diguna secara bijak di peringkat antarabangsa. Malaysia telah mendaftarkan 7 kawasan sebagai Tapak Ramsar, iaitu di Tasik Bera di Pahang, Tanjung Piai, Pulau Kokop dan Sungai Pulai di Johor, Kuching Wetlands National Park, Sarawak, Lower Kinabatangan Segama Wetlands dan Kota Kinabalu Wetlands di Sabah. Tapak-tapak ini dilindungi di bawah Undang-Undang Perhutanan, Taman Negeri dan Tanah sama ada sebagai hutan simpanan kekal, taman negeri atau kawasan perlindungan tanah lembap. Menurut Pengurus Taman Negara Tanjung Piai, Lily Tokiman,
Tanjung Piang diisytiharkan sebagai tapak Ramsar pada 31 Januari 2003 dengan kawasan hutan bakau pinggir pantai berkeluasan 526 hektar. Kalau menurut kajian awalan semasa kita nak menjalankan tapak Ramsar ini adalah yang pertamanya adalah disebabkan oleh kawasan tanah lembap itu sendiri yang semakin pupus, dan yang keduanya ia mempunyai kepelbagaian biodiversiti hutan bakau yang tinggi di mana kita ada 29 spesies hutan bakau, dan kawasan ini juga penting untuk kawasan persinggahan burung-burung hijrah. Hari ini merupakan ulang tahun ke-51 penubuhan Konvensyen Tanah Lembap Berkepentingan Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai Konvensyen Ramsar. Kempen Hari Tanah Lembap tahun ini turut memfokuskan 3 mesej utama iaitu nilai, pengurusan, pemeliharaan serta pelihara. Daripada segi yang pertama yang paling kita takut ialah tumpahan minyak, sebab sebagaimana yang tadi kita lihat kan, kawasan-kawasan ini melibatkan 2 selat yang besar lah, Selat Melaka dan Selat Johor, di mana banyak merupakan laluan utama bagi kapal-kapal dagang yang besar-besar. Jadi yang amat kita takut sekarang dan yang kita khawatir bila berlaku tumpahan minyak di sekitar kawasan ini, dan dia akan melibatkan satu situasi yang amat teruk lah. Sokongan dan kerjasama semua pihak perlu bagi memastikan inisiatif dan program berkaitan pemeliharaan dan pemeliharaan tanah lembap dapat dilaksanakan. Jadi melalui program kesedaran awam, tapak Ramsar, masyarakat serta NGO, pihak NGO Badan Bukan Kerajaan dapat memainkan peranan penting dalam sama-sama menjaga tanah lembap negara seperti kelestarian pembangunan kawasan tanah lembap, pengurusan penggunaan tanah yang mampan dan membangunkan nilai semajadi ekologi sebagai sumber ekonomi pelancongan. Bagai aur dengan tebing, itulah antara salah satu peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan tema Hari Tanah Lembap Sedunia pada tahun ini. Manusia dan alam saling bergantungan dan saling bertindak antara satu sama lain. Hubungan simbiotik ini mampu mengekalkan kualiti biodiversiti di Malaysia seiring dengan kemajuan negara dalam satu ekosistem yang sihat. Selamat menyambut Hari Tanah Lembap Sedunia. Nurhila Razali, Berita RTM. Bantuan kewangan kepada usahawan perniagaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas banjir akhir tahun lalu akan disalur melalui persatuan yang mewakili mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar memaklumkan kementerian akan mengadakan perbincangan bersama Persatuan Usahawan Selasa depan untuk mengetahui lebih terperinci jumlah sebenar ahli yang memerlukan bantuan. Kita akan panggil dan kita semua persatuan. Persatuan penyanyi kecil, Persatuan Usahawan Muda, lepas tu SME, wakil-wakil Dewan Perniagaan, semua persatuan untuk kita bincang sama-sama. Bagaimana saya nampak dan saya kata, kalau nak bagi sumbangan ni lebih berkesan, kita kena melalui persatuan. Sebab persatuan ni dia yang tahu, ahli-ahli dia. Kalau kita bagi direct kepada ahli dia saya tengok, yalah kita tak boleh belakangkan persatuan lah. Sebab itulah tujuan persatuan ni. Satu persatuan dia tubuhkan tujuan nak menolong ahli-ahli dia. Jadi sebab itu prinsip saya kena panggil persatuan, bincang dengan mereka. Apakah cara yang terbaik untuk kita nak menolong ahli-ahli mereka. Tan Sri Noor Omar memberitahu media selepas merasmikan Pejabat Urusan Cinta Rich Empire di Kuala Selangor. Kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan syarikat Gula Lang Hebat Sendian Berhad membuka peluang perniagaan kepada golongan B40 dalam sektor perniagaan berasaskan makanan. Menurut Ketua Setiausaha MAFI, Datuk Aslina Abdul Hamid, kerjasama tersebut melibatkan perniagaan secara franchise sementara. Kementerian akan bantu usahawan terlibat mengikut kesesuaian dan keperluan mereka. Dia melihat kepada untuk melaksanakan franchise lah ke seluruh negara, dan sebagai di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, kita nampak perkara ni satu perkara yang baik, menggunakan sumber makanan ikan lah, sumber protein
daripada ikan siakap, dan dia syarikat telah pun melaksanakan program aquaculture di Kuala Gula lah, yang mana dia ada lebih kurang dia ternak ikan siakap ni lebih daripada 20 kolam ya. Kerjasama dengan kementerian ni kita akan tengok apa bentuk bantuan yang bersesuaian lah. Beliau ditemui media di Sungai Buloh. Okey, kerjasama dengan MAFI ni sangat penting. Pembukaan restoran dan juga food court ikan siakap ni adalah satu bentuk industri makanan ya. Jadi kita boleh bekerjasama dengan MAFI kerana peternakan ikan siakap ni sangat penting. Kerana untuk memenuhi supply, kita punya demand, demand ikan siakap ni, kita perlu ada penternakan ikan siakap. Kita boleh bekerjasama dengan MAFI macam mana nak membantu usahawan-usahawan nanti, usahawan-usahawan B40 untuk mencebur dalam bidang ikan, restoran ikan siakap ataupun menternak ikan siakap. Baik, isu muflis terutama dalam kalangan generasi muda semakin membimbangkan. Kurangnya kemahiran mengurus kewangan dilihat antara faktor penyumbang yang sekaligus membawa kepada peningkatan kes penipuan akibat mudah terpedaya dengan keuntungan berganda. Bersama wartawan Jalbert Robert bagi mengupas isu yang menjejaskan kelangsungan hidup generasi muda masa kini. Statistik menunjukkan dari tahun 2017 hingga 2021 seramai 59,974 individu telah diisytihar muflis, dan daripada jumlah itu seramai 36,173 individu berusia bawah 44 tahun, mewakili 60.3%. Kebanyakan kes terdiri daripada pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, sewa beli kenderaan, perumahan dan kad kredit. Statistik membimbangkan ini membuktikan perlunya ilmu pengurusan keuangan diterapkan dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan belia. Daripada kita menunggu untuk dapat sesuatu yang kita ingin sangat, kita berhutang untuk mendapatkan sesuatu barang itu sekarang juga. So immediate gratification. Tidak mahu menunggu lama untuk menabung dan seterusnya membeli secara wang tunai. Ceteknya ilmu pengurusan keuangan juga menjadi punca seseorang mudah terpedaya menjadi mangsa skam atau penipuan keuangan. Tahun lalu PDRM merekodkan lebih 1,585 kes penipuan Macau scam membabitkan kerugian berjumlah 580.88 juta ringgit. Perlu lazim kes melibatkan penyemaran bank, pinjaman tidak wujud, pelaburan haram, e-dagang, akaun keldai dan manipulasi akaun bank serta kad ATM. Berbagai produk packaging yang mereka buat untuk menipu rakyat di luar sana, mengambil wang anda yang anda bertahun-tahun menunggu untuk dapat wang yang sebegitu banyak. Contohnya bagi mereka yang baru dapat EPF, baru dapat gratuiti, didatangi oleh individu yang tidak bertanggungjawab, memang niat tak baik. Mereka yang muda juga kadang-kadang dalam kegairahan nak jadi kaya itu juga terpedaya, akibatnya kita kurang ilmu pengurusan keuangan. Namun bagi yang sudah atau diambang kemuflisan, masih lagi ada harapan. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK misalnya menawarkan program pengurusan dan ketahanan keuangan URUS diperkenal khusus membantu golongan B50 terkesan akibat pandemik. Jabatan Insolvensi Malaysia juga bersedia bekerjasama bagi melicinkan pentadbiran kes kebangkrapan. Saya akan plan dululah macam keperluan apa dulu nak beli dulu, and then bila ada lebih tu baru macam fikir macam kehendak sendiri, kan macam self reward lah. Even depan mata sendiri pun boleh jadi scam tu. So berhati-hatilah, macam kalau orang call pun memang saya akan angkat sebab takut emergency apa, tapi bila dah pelik-pelik tu saya akan letak teruslah. Tu bandar ni kalau you gaji 2-3 ribu pun tak cukup. Tetapi kalau you pandai berjimat, insya-Allah cukup. Satu lagi, jangan berani buat pinjaman lah. Kalau pinjaman cukup bulan, dia akan tolak balik. Tak cukup. Kita sebenarnya kena belanja dengan bijak lah. Pilih barang-barang yang kita rasa kita perlu dan banyak untuk menyimpan. Sebab kita tak tahu kalau plan akan datang, kita tak tahu macam ni. Kalau jadi susah lagi, kita tetap ada simpanan. Alhamdulillah, insyaAllah. Apa yang penting, janganlah hidup biar papa asal bergaya, tetapi ukurlah baju di badan sendiri. Jalbert Robert,
Berita RTM. Baik, kita ke perkembangan sukan. Keserasian antara semua pemain menjadi keutamaan jurulatih Brett Maloney yang mahukan anak-anak buahnya terus kekal fokus dalam tempoh yang singkat. Ini sebagai persiapan menghadapi kejuaraan AFF bawah 23 tahun 2022 di Phnom Penh, Kemboja antara 14 hingga 26 Februari ini. Menurut Maloney, sesi latihan yang diadakan akan dimanfaatkan dengan baik bagi menilai pemain yang benar-benar layak untuk disenaraikan ke kejohanan tersebut. I'm really looking forward to being back with the group after so long. So for me personally, it's about getting to know the newer players that are here, that we've invited, which is great. And also some of the players that perhaps haven't worked with us for some time. So just to getting to know them, see how they're fitting in with each other and that they can adapt to what we want. Beliau ditemui pemberita ketika sesi kem latihan pertama skuad bawah 23 kebangsaan di Stadium Kelana Jaya petang tadi. Semalam, Maloney telah memanggil 5 pemain baru bagi menyertai kem latihan berkenaan. Anak buah Maloney akan memulakan kempen kumpulan B Piala FF bawah 23 berdepan Myanmar di Stadium Prince pada 15 Februari, Laos 18 Februari dan aksi terakhir kumpulan menentang Indonesia pada 21 Februari. Persatuan Silat Negeri Pahang digesa mendokumentasikan semua aliran silat khususnya di negeri ini agar tidak hilang ditelan zaman. Bahan berkenaan boleh diterbitkan di bawah Pusat Kajian Sejarah dan Tamadun Pahang Al-Sultan Abdullah di bawah Perbadanan Museum Pahang untuk tatapan generasi baharu. Menurut pengurusi jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin, pusat berkenaan mengalu-alukan pelbagai bahan berunsur sejarah, budaya dan ketamadunan negeri ini. Perbadanan Museum Negeri Pahang, saya telah mencadangkan kepada pengurusi pesaka negeri untuk kita bukukan semua jenis silat-silat yang ada di negeri Pahang ini. Kerana kalau tidak, ianya akan dimakan zaman. Apabila guru tersebut telah tidak ada lagi, maka silat tersebut tak ada lagi, tak wujud lagi. Jadi sebab itulah kita harap supaya ianya dapat dibukukan dan kemudian kita akan bukukan dan diterbitkan di bawah ini Pusat Kajian Al-Sultan Abdullah ini. Tambah beliau, peluang ini harus diambil segera bagi memastikan pengenalan seni silat ini dikekalkan keasliannya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lancang berkata demikian ketika berucap merasmikan kejuaraan silat olahraga Jemputan Kebangsaan 2021 kali ketiga Anjuran Pertubuhan Silat Cekak Harimau Malaysia di Dewan One Touch Futsal Lurah Semantan semalam. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan dos penggalan anda dan layari portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Saya Muhammad Nasami, salam hormat dan jumpa lagi.